Apa yang saya nak cuba highlight di sini adalah kenapa saya gunakan WhatsApp for Business, sebab ada beberapa kelebihan dia lah. So, saya pergi kepada setiap satunya secara overview dulu. Kalau kita install WhatsApp for Business, kalau kita install WhatsApp for Business, boleh download daripada Play Store ataupun App Store. So, WhatsApp for Business ni kalau kita dah install, tapi sebelum install tu, tunggu sampai akhir dia. Sebab ada tips macam mana untuk backup message kita. Kalau kita nak tukar kepada WhatsApp Business nombor yang sama, kita akan hadapi masalah sebab dia akan buang semua benda yang kita dah simpan ataupun teks ataupun image yang kita dah ada dalam WhatsApp personal kita. Satu cara kita nak menyimpan dia adalah dengan backup dia dalam Google Drive. Itu cara yang mudah lah. So, kalau kita perhatikan dalam WhatsApp Business ni, kita ada beberapa pilihan ataupun fungsi tambahan. Tak tahulah fungsi tambahan ke ataupun dia memang specialize untuk WhatsApp Business. Yang ini kita ada business profile, maksudnya kita boleh set up kita punya business profile macam kita punya Facebook page. Dan kita ada catalog di sini. Catalog maksudnya adalah catalog ni adalah produk-produk yang kita boleh simpan di sini. Kalau kita katakan kita nak post kepada somebody produk kita nak post ataupun kita nak message kepada seseorang, so kita ambil saja daripada senarai ni. Jadinya katalog manager ni untuk simpan barang-barang ataupun produk-produk kita. Dan satu lagi yang saya suka adalah greeting message. Yang ni adalah kalau katakan orang yang tak kenal, kita tak familiar, message kita. Jadi biasanya kita akan ambil masa untuk jawab balik. Jadi kita minta kepada WhatsApp untuk tolong jawabkan. Ataupun kita dah set satu ucapan pengenalan contoh dia. Dan bila ada orang baru hantar message kepada kita, dia akan terus dapat message ini. Auto reply, auto greeting message. Nanti kita buat satu-satu, tapi sebelum tu saya nak tunjuk juga kita ada WhatsApp for Business ni. Terima kasih kepada yang bertanya. WhatsApp for Business ni, dia setakat ni adalah percuma. Dia masih percuma. Setakat ni dia masih percuma lagi lah. Tapi saya rasa macam WhatsApp dia ke arah pembayaran melalui WhatsApp. Jadi rasanya suatu hari nanti dia akan minta commission kepada transaction ataupun payment dia. Satu hari nantilah, setakat ni belum lagi sampai ke Malaysia. Yang mana kita boleh bayar terus melalui WhatsApp. So WhatsApp ni akan jadi e-wallet lah satu hari nanti. Dia ke arah itu. Apa tadi? Kita ada quick replies. Quick replies. Contohnya kat sini kita ada beberapa message yang kita dah key in. Ini contoh dia. So kalau katakan ada orang tanya, beberapa soalan ni biasanya dia akan selalu berulang. Jadi kalau soalan berulang tu kita nak jawab, nak key in balik berulang, saya rasa ambil masa. Dan kita akan penat lah. Jadi apa yang kita boleh buat adalah kita type dulu siap-siap jawapan yang kita memang dah rasa dia akan berulang. Then kita push je lah. Kita push balik. So quick reply ni pun bagus juga. Saya dapati dia memudahkan kerja kita. Dan obviously untuk WhatsApp Business kita boleh link dengan kita punya Facebook page. So satu yang best tentang WhatsApp Business ni adalah yang saya suka lah. Yang paling saya suka adalah quick replies. So quick replies ni apa? Quick replies ni adalah sekejap ya, saya check message sekejap.
Okay, terima kasih Alif. Soalan tu dia tanya adakah dia berbayar ataupun percuma. Setakat ni dia masih percuma. Oh, ke saya jawab soalan yang sama? Okey, dia masih percuma. Okey, dia masih percuma. Okey, apa tadi? WhatsApp for Business. Okey. So, ini adalah auto reply yang mana contohnya, let's say kita edit sini. Apa yang kita kena letak adalah shortcut. Shortcut ni adalah sekejap ya. Shortcut ni adalah keyword yang kita akan type dalam kita punya chat nanti. Dan automatik nanti dia akan appear. Inilah, appear. Dia akan keluar message yang kita dah simpan. Okay, message yang kita dah simpan. Dan kita boleh edit di sini. Mana edit? Okay, ini adalah dia punya isi dia. Isi dia. Ini isi ataupun teks dia. Okay, isi ataupun teks dia. So, teks ni mungkin panjang dan kita boleh save sebab kita nak guna balik. Kita nak guna balik. Okay, dan kalau kita perhatikan, kita ada keyword dia, shortcut dia, shortcut. Nama dia shortcut. Ni shortcut dia. Dan kita ada gambar. Okay, ini antara yang baru. Dalam quick reply, dia boleh masukkan juga gambar. So, saya tunjuk macam mana kalau kita nak create satu yang baru. Klik sini. Klik yang warna hijau ni, tambah. Klik tambah ini dan kita akan masukkan message dia apa. Okay. Biasa saya suka letak wassalam. Wassalam. Okay, apa yang kami boleh bantu. Contoh dia lah. Lepas tu kat bawah ni mungkin kita letakkan kita punya footer message. Kita punya website. Contoh-contoh. So, setiap kali kita nak hantar message ini kepada yang panjang lah. Korang boleh letak yang panjang. Setiap kali kita nak hantar message yang sama ni dengan konten yang sama ini, kita boleh panggil dia menggunakan shortcut ini. So, kalau katakan kita buat /bantu, nanti dia akan keluar perkataan yang ada dia letak dalam message ni. Dan kalau nak tambah gambar, klik di sini. Nak tambah gambar, klik di sini. Dan kemudian kita save. Dan contoh penggunaan dia, saya save lah, sorry. Alamak. Saya save. Contoh penggunaan dia, apabila kita nak hantar message yang kita dah simpan tadi, contoh dia. Kita akan type slash di sini, type slash. Kita akan type slash. Okay, kita akan type slash dan rujuk kepada dia punya keyword. Tu. So, dia akan keluar pilihan dan kita boleh klik dan dia akan masukkan dan kita hantar. Jadi, message yang sama berulang-ulang ni kita boleh simpan dalam WhatsApp Business dan apabila kita perlukan, kita boleh hantar berulang kali. Jadi, kalau masa message yang panjang macam ni kan, kadang-kadang kita tak tahu kita simpan kat mana. Kita cari kat message orang lain, lepas tu kita forward. Boleh juga macam tu. Tapi kalau nak memudahkan, sebab nak cari message yang lama tu pun ambil masa. Jadi, nak memudahkan, kita just type dia punya keyword. Contohnya tadi, bantu. Tu. Apa yang kami boleh bantu. Klik sini. Dan submit. Boleh. Alamak, link copy. Okey. Boleh semua? Simple je kan? Boleh check dalam WhatsApp masing-masing. Kalau yang version professional pula. Personal, tak ada. Dia ada dalam WhatsApp for Business. Jadinya kalau nak install WhatsApp for Business, dia
kena backup dulu. Backup dulu teks ataupun image ataupun content kita dalam WhatsApp, backup dulu ke dalam Google Drive. Dan kemudian install baru WhatsApp for Business, download WhatsApp for Business, registerkan nombor kita. Okey, registerkan nombor kita dan kemudiannya apa? Restore balik message-message yang lama daripada Google Drive. Okey, itu disclaimer ataupun amaran. Kalau nak delete, pastikan kalau nak delete WhatsApp yang lama, nak install WhatsApp for Business, pastikan backup dulu untuk dapatkan balik message-message yang lama. Jadi features yang kedua adalah kita lihat balik mana ni. Ni button ni. Okey. Klik di sini pada Business Tools, kita akan dapati dia punya greeting message. So greeting message ni adalah message yang akan keluar secara automatik pertama kali user ataupun prospek baru message kita. Okey, pertama kali dia message kita. Sekejap saya turunkan sekejap. Okey. So kita boleh tukar kat sini lah, kita boleh edit dan klik OK. Jadi bila first timer hantar, ada orang baru ataupun orang yang first time hantar, pertama kali hantar kepada kita, dia akan keluar. Contoh, di sini. So, prospek baru tu tanya Assalamualaikum. Kemudian, secara automatik, auto grid akan hantar message Wassalam. Boleh adjust lah. Kemudian, Waalaikumsalam. Terima kasih menghubungi, boleh saya bantu. Ini adalah yang kita dah set dalam greeting message. Jadi kalau katakan kita tak sempat ke, kita terlupa ke, kita dah ada robot tolong hantar ataupun tolong jawab salam ini. Sebab biasanya kalau kita nak reply kepada Assalamualaikum ni, kita terlupa. Jadi kita akan terus key in apa solution dia ataupun jawapan dia. So kalau katakan ada nombor ini, ada auto greeting, cepatlah dia dapat feedback. Ini contoh adalah. Dan satu lagi, last kali yang saya pakai juga adalah Business Tools, adalah Catalog. Catalog. Ini contoh dia lah. Okey, contoh dia. So, kita boleh create katalog baru ataupun kita boleh submit je katalog di sini. Okey, kita boleh submit saja katalog di sini. So, katakan kita nak edit yang ini. Kita boleh edit dan kita boleh letak macam-macam image, banyak-banyak image. Mungkin produk kita kan, gambar dari depan, dari atas, dari kiri, dari kanan. Boleh masukkan banyak image. So kat sini ada price optional, kalau nak letakkan price pun boleh. Kalau tak nak pun dia optional lah. Dan kita boleh save. Ni siap ada apa namanya? SKU, item code pun boleh. Dan kita boleh save. Okey, bila kita dah save, kita boleh kembali kepada chat kita dan kita boleh hantar dia. So dalam naikkan sekejap. Okey. So klik di sini, kita akan nampak katalog di sini. Katalog. Pilih katalog dan ambil sahaja apa yang kita dah save tadi dan hantar. See? Jadi prospek kita akan nampak. Bila kita klik pada view, prospek kita, pelanggan kita, customer kita akan nampak, iaitu ini adalah kita punya apa? Kita punya produk dengan description dia. Okey.
So, setakat itu ada soalan? Ada apa-apa kemusykilan? Kalau tak ada kemusykilan, boleh like dan share. Sebab yang itu saja yang saya nak tunjukkan. Tapi sebelum katakan nak berpindah kepada WhatsApp for Business, pastikan kita backup dulu dalam setting. Dalam setting, kita boleh backup kita punya message. Kat mana? Account, chat, storage and data, notification. Account boleh. Change number, storage and data. Chats, dalam chats, boleh set backup kepada Google Drive. Okay. So, backup to Google Drive, contoh macam ni, kita boleh backup weekly, ataupun monthly, ataupun daily. Klik di sini. Okay, weekly, monthly, ataupun daily. Dan Google account yang kita nak pilih, boleh tukar di sini. Okay, boleh pilih. Alamak. Okay. Dan kita boleh pilih juga backup over apa. Kalau nak backup video, on kan lah sini. Kalau tak nak backup video, buat apa. Okay. Ataupun di sini kita boleh gunakan Wi-Fi or cellular. Biasanya data untuk backup ni kalau banyak gambar, dia akan ada banyak data. Besar data dia. Mungkin 1 gig, 2 gig, 3 gig. So, kalau nak jimat, mungkin daripada Wi-Fi sahaja. Ataupun kalau nak guna Wi-Fi or cellular, boleh pilih Wi-Fi ataupun kita punya 4G, 5G connection. Okey. Setakat itu dulu perkongsian saya, persiaran saya. Kalau ada apa-apa pertanyaan tentang WhatsApp Business, sila tulis dalam komen. Okay, apa-apa kemusykilan, apa-apa pertanyaan tentang WhatsApp for Business, boleh tulis dalam komen. Dan saya tinggalkan dengan dengan satu soalan yang untuk korang jawab dalam komen. Apakah features daripada 3 ataupun 4 yang kita bincangkan tadi yang paling korang suka? Kita ada business profile. Tak play on. Kita ada business profile, kita ada greetings, kita ada quick replies dan kita ada catalog dalam WhatsApp for Business. So, tengok korang punya WhatsApp personal, ada tak features-features tu. Dan kalau berminat, bolehlah pergi backup dulu. Pastikan backup dulu sebelum berpindah kepada WhatsApp for Business. Okay guys? Okay guys, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 22 minit. Alhamdulillah.